Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Amirah binti Lasaruddin dan bersama saya iaitu Cik Fatin Izzati binti Zulkifli dan juga Hanis Iziani binti Muhammad Zaini. Pada hari ini kami bersama-sama untuk mengupas sebuah diskusi yang berilmiah buat semua di bawah mauduk pengenalan dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru. Baiklah, bercakap tentang akhlak. Apakah pengertian akhlak? Akhlak dari segi bahasa berasal daripada perkataan al-khuluq yang bermaksud tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, adat kebiasaan, malah ia juga bererti agama itu sendiri. Manakala dari segi istilah pula, akhlak bermaksud sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan mudah dan senang tanpa pemikiran, penelitian dan juga paksaan. Makna yang lebih kompleks di sini adalah bagaimana kita memberikan tindak balas atau refleksi kita terhadap sesuatu perkara yang berlaku kepada kita ataupun keadaan sekeliling. Seterusnya, menurut Ibnu Al-Miskawai, akhlak berdefinisi jiwa yang mendorong ke arah perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Maksudnya di sini yang boleh kita lihat ialah jika seseorang itu mempunyai jiwa yang bersih dan tenang, sudah tentulah dia akan mempunyai akhlak atau kelakuan yang baik terhadap masyarakat sekeliling. Manakala menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak baik juga dan sebaliknya, jika seseorang memiliki sifat tidak baik, ia cenderung untuk mempunyai akhlak yang tercela. Maka di sini, apakah contoh-contoh sifat mahmudah yang kita ketahui? Contohnya ialah bersangka baik, jujur, amanah, bertanggungjawab dan sebagainya. Manakala sifat mazmumah pula ialah bersangka buruk, berbohong, mengumpat, pecah amanah dan lain-lain. Baiklah. Sebagai seorang umat Islam, kita perlulah mempunyai akhlak yang baik dengan mencontohi akhlak Rasulullah. Kenapa kita kena contohi akhlak Rasulullah? Sebab Rasul itu adalah seorang yang maksum, iaitu bebas daripada melakukan dosa. Apabila seseorang itu mempunyai tingkah laku yang bebas daripada melakukan dosa, bererti tingkah lakunya adalah perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang mendatangkan kesenangan dan juga kegembiraan kepada masyarakat sekeliling. Baiklah, sebelum kami mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, saya ingin menyatakan beberapa contoh akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jujur dan amanah. Baginda seorang yang sangat amanah sehingga mendapat gelaran Al-Amin. Al-Amin di sini bermaksud orang yang dipercayai, iaitu orang yang jujur. Baiklah, saya ingin menceritakan sedikit kisah di mana Rasulullah mendapatkan gelaran Al-Amin ini. Rasulullah digelar sebagai orang yang amanah, orang yang jujur. Sehingga kan orang yang bermusuh dengan Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan Muhammad tidak pernah menipu. Dan ada juga kisah terdahulu di mana masyarakat jahiliyah sangat percaya kepada kejujuran dan amanah baginda untuk menjaga harta benda jika mereka bermusafir keluar dari kota Mekah. Di mana peristiwa ini berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dan bagaimana Rasulullah mendapat gelaran Al-Amin ini? Pada usia baginda 35 tahun, berlaku perbalahan antara pembesar Quraisy untuk meletakkan Hajarul Aswad setelah kerja pembaikan Kaabah. Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh mereka sehingga salah seorang daripada mereka berkata, tunggulah orang pertama yang memasuki Masjidil Haram dan orang itu akan membuat keputusan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan meletakkan Hajarul Aswad di atas kain serban dan baginda meminta setiap kabilah untuk memegang penjuru serban dan batu Hajarul Aswad itu diangkat oleh Nabi Muhammad dan diletakkan di tempat asalnya. Maka salah seorang daripada kabilah Quraisy itu berkata, kami rela kepada orang yang dipercayai ini. Baiklah, dan akhlak mulia Rasulullah SAW yang kedua ialah Rasulullah SAW bersifat adil. Baginda tidak bersikap berat sebelah terhadap mana-mana pihak walaupun dari kalangan kaumnya. Saya ingin memetik peristiwa di mana Nabi menjatuhkan hukuman hudud kepada perempuan Bani Makhzum yang mencuri. Lalu ada sahabat Nabi yang meminta kepada Nabi untuk diringankan hukumannya.
Maka Rasulullah berucap, binasalah umat sebelum kamu apabila orang yang mulia di kalangan mereka mencuri. Mereka biarkan. Apabila orang lemah di kalangan mereka mencuri, barulah mereka jatuhkan hukuman. Demi Allah, kalaulah Fatimah mencuri sekalipun, tentu aku potong tangannya. Baiklah, sifat mulia Rasulullah yang seterusnya ialah tawaduk. Baginda mempunyai sikap tawaduk yang tinggi dalam setiap aspek seperti percakapan, tingkah laku dan perbuatan. Tawaduk ini adalah sifat merendah diri atau sangat menghormati orang lain. Contohnya, Rasulullah akan pergi menemui orang yang berhajat kepadanya dan bukan orang yang berhajat itu datang menemui baginda. Contoh lain, baginda tidak suka para sahabat bangun bagi menghormatinya apabila baginda mendatangi mereka. Dan sifat terakhir akhlak mulia Rasulullah yang saya ingin ceritakan di sini adalah ialah sifat sabar dan tabah. Baginda sabar dan tabah apabila telah kehilangan ibu bapa dan datuk tercinta pada usia yang muda. Contoh kisah kesabaran Rasulullah yang lain yang boleh kita teladani ialah baginda tetap sabar dengan orang yang selalu mencaci dan mencederakan Nabi. Contohnya wanita tua yang sering meludahi Nabi ketika Nabi melalui depan rumah wanita tua itu. Namun apabila wanita tua itu jatuh sakit, Nabi tetap menziarahi wanita tua itu dan wanita tua itu menyedari bahawa Rasulullah merupakan seorang manusia yang sangat berkepribadian mulia. Jadi kita perlu menghayati akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW untuk membendung berlakunya masalah akhlak dalam diri kita. Jadi saudari panel pertama kita, Cik Fatin Izzati, apakah contoh masalah akhlak siswa guru yang boleh kita lihat pada hari ini? Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nur Afifah Amira. Baiklah, saya ingin menjelaskan antara masalah siswa guru, masalah dalam kalangan siswa guru. Yang pertama ialah hilangnya integriti dalam kalangan siswa guru. Baiklah, sebelum kita telusuri masalah ini, saya akan berikan maksud integriti. Okay, maksud integriti atau lebih difahami, merupakan integriti ini adalah sebenarnya mencerminkan diri dan sikap seseorang individu. Dan mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1985, ia bermaksud kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan, keutuhan. Dan ini bermaksud integriti sebenarnya adalah sifat jati diri seseorang yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan mereka, juga macam mana mereka berpegang kepada satu prinsip dan tidak mudah mempercayai, dan mereka boleh dipercayai juga. Bukan itu sahaja, saya ingin menyentuh dua sahajalah integriti, iaitu kejujuran dan juga amanah. Yang pertama ialah kejujuran dalam melakukan tugasan. Seperti kita sedia maklum, setiap siswa guru pasti perlu melakukan pentaksiran berterusan dan banyak kerja-kerja berkumpulan. Jadi kejujuran itu sangat penting, dan kita perlu mengelakkan kejujuran dalam melakukan tugasan, dan kita perlu mengelakkan diri kita daripada memplagiat ataupun mengambil hasil kerja orang lain untuk dijadikan hasil kerja kita. Jadi itu adalah satu perbuatan yang sangat tidak bermaruah dan tidak ada integriti dalam individu tersebut. Bukan itu sahaja, saya ingin menyentuh masalah yang siswa guru tiada amanah, tidak amanah dengan tugasan mereka. Kita perlu komited dan cakna dengan segala tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah. Contohnya pensyarah kita memberikan tugasan tutorial selama seminggu. Jadi itu adalah tanggungjawab kita dan itu merupakan amanah kita untuk menyelesaikan tugasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita perlu sedar bahawa kita perlu melakukan tugasan-tugasan kita dengan penuh bersungguh-sungguh. Okey, dalam sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan dengan penuh kesungguhan itqan. Ini merupakan hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahawa bila kita melakukan pekerjaan, bukan sahaja kerja berkumpulan, kerja assignment semua tu, tapi setiap yang kita lakukan dalam hidup ni sebagai siswa guru, kita perlu lakukan dengan bersungguh-sungguh supaya kita dapat menghasilkan satu hasil kerja yang baik, yang cemerlang. Okey, baiklah. Masalah yang seterusnya ialah masalah disiplin. Kita perlu sedar jika dalam kalangan siswa guru
ada integriti. Jadi masalah disiplin ni sebenarnya sepatutnya tak ada kalau ada integriti. Jadi itu adalah satu perkaitan lah sebenarnya. Jadi masalah disiplin pertama saya ingin tekankan ialah culas dalam menyertai majlis-majlis rasmi ataupun lebih kita gelarkan sebagai majlis-majlis ilmu. Jadi kita perlu sedar sebenarnya majlis ilmu ni adalah satu majlis yang baik, mulia dan digalakkan untuk kita sertai. Dan kita juga kena sedar bahawa majlis-majlis ini juga merupakan salah satu jihad di jalan Allah untuk kita nak tambah pengetahuan kita, nak sebarkan kepada orang lain. Lepas tu kemudian saya ingin mencakapkan bila cakap tentang disiplin, kita boleh tengok contoh terbaik tak? Iaitu Rasulullah. Rasulullah seorang yang sangat disiplin daripada segi solatnya, daripada setiap apa yang dilakukan, dilakukan oleh baginda dalam kehidupannya penuh dengan disiplin. Jadi kita perlu contohi baginda. Baiklah, yang pertama kita perlu didik diri kita untuk sentiasa nak sertai, berikan kerjasama terhadap apa-apa sahaja majlis yang diadakan di mana-mana institut, terutamanya institut pengajian yang kita duduk ni lah, IPG. Dan kita perlulah tidak mementingkan diri, kerana kita kena sedar kalau kita kata macam aku malas lah hari ni, tapi kita kena sedar yang kita adalah bakal guru dan kita perlu menjadi contoh yang terbaik untuk anak bangsa kelak. Yang kedua, saya nak menekankan tentang disiplin dalam melakukan tugasan berkumpulan. Kita jangan jadi beban dalam kumpulan. Kita jangan culas dalam melakukan tugasan berkumpulan kerana ia akan memberikan kesan kepada orang lain. Dia macam ni, konsep dia. Bila tugasan berkumpulan, kita kena sentiasa mudahkan urusan orang lain. Jika kita mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan berikan mudahlah kepada urusan kehidupan kita pula. Jadi, benda tu adalah satu kitaran hidup yang perlu kita hayati. Dan yang terakhir saya nak cakap, kita perlu buat yang terbaik untuk jadi yang terbaik. Tak kisah tugasan berkumpulan, tugasan sendiri, apa-apa saja, jaga disiplin kita. Bila disiplin kita jaga, maka kita punya akhlak tu dapat dibina dan kita akan menjadi contoh yang terbaik buat orang lain juga. Jadi itu sahaja, saya serahkan semula kepada panel seterusnya. Okay, terima kasih saudari Fatin Izzati. Baiklah, contoh masalah yang sering kali timbul dalam kalangan siswa guru ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Apabila kita sebut sahaja perkataan siswa, siswa ini kita sinonimkan dengan seorang remaja. Remaja ni lumrahnya seorang yang suka mencuba pelbagai benda baru dan juga suka untuk ikut gerak hati. Jadi maksud bagi pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan ini ialah suatu bentuk pergaulan secara bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan sama ada di tempat sunyi ataupun terbuka. Maksudnya dekat sini, pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan itu boleh berlaku dalam kalangan siswa guru juga. Sebab kita sendiri tahu wujudnya kerja secara berkumpulan yang melibatkan hubungan antara berlainan jantina. Tapi bukan saya nak katakan dekat sini tidak boleh. Tapi kita harus tahu batas yang harus kita letakkan antara lelaki dengan perempuan. Dan contohnya kita boleh bawa peneman kalau ingin membuat kerja berkumpulan supaya tidak berdua-duaan. Kerana yang ketiga ialah syaitan. Jadi sesuai dengan kita tahu bahawa hukum pergaulan bebas ialah haram kerana daripada pergaulan bebas boleh membawa diri kita kepada perbuatan zina. Jadi kita semua mesti menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa diri kita ke dalam lubuk zina. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat iaitu membawa kepada kerosakan. Jadi sesungguhnya kita tahu bahawa dalam surah firman ini juga Allah dah menegaskan kepada kita untuk mencegah perbuatan zina. Andai kata kita ni jalan di sekitar kawasan mana-mana, misalnya di kawasan IPG, kalau kita nampak ada pasangan kekasih atau ada sebagainya, kita boleh menegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bermanfaat supaya kita sama-sama insaf termasuklah dengan diri mereka tersebut. Wallahu a'lam. Semoga kita sama-sama terjauh daripada perkara tersebut.
Seterusnya saya ingin membincangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah pergaulan bebas ini. Faktor yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Jadi faktor pertama ni kita tahu bahawa bila kita dalam sebuah institusi, rakan-rakanlah yang menjadi teman kita, yang menjadi ikutan kita. Jadi pada masa ini banyak remaja yang terikut-ikut dengan budaya, trend budaya berpasangan. Kalau kita lihat ada orang yang berpasangan, maka kita pun rasa ingin juga berpasangan. Tetapi sebenarnya perkara tersebut harus dielakkan kerana boleh menjerumus kepada maksiat. Jadi perkara-perkara sebeginilah yang kita semua harus elakkan. Yang kedua, faktor kurangnya penghayatan ilmu agama dalam diri. Jadi kita semua tahu penghayatan ilmu agama itu sangat penting dalam diri, khususnya perlu dipupuk oleh ibu bapa dalam diri anak-anak sejak dari kecil lagi, kerana kelemahan iman boleh menyebabkan diri kita dikawal oleh nafsu dan kita tidak menggunakan akal fikiran yang betul untuk berfikir. Jadi contoh yang boleh ibu bapa lakukan untuk anak-anak ialah memberi didikan untuk menutup aurat dengan sempurna sejak dari kecil, serta menjaga hubungan antara ajnabi. Selain itu, penghayatan agama juga boleh ditingkatkan dengan cara memberikan pendedahan tentang kesan buruk pergaulan bebas. Contohnya dalam hadis Rasulullah ada menyatakan azab yang akan menimpa para penzina pada akhirat kelak ialah kemaluannya akan dicambuk. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua akan dijauhkan daripada azab sedemikian. Terusnya saya kembalikan kepada saudari yang seterusnya untuk meneruskan sesi diskusi ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat saya atas perkongsian contoh-contoh masalah akhlak dalam kalangan siswa guru. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan bahawa kita ini dalam melakukan setiap perkara perlulah mempunyai niat dan tujuan yang betul. Kerana innamal a'malu binniyat. Baiklah, berdasarkan contoh-contoh masalah yang telah dinyatakan tadi, kita sebagai siswa iaitu orang yang menimba ilmu perlu menghayati dan menerapkan akhlak mulia Rasulullah dalam diri untuk memastikan masalah akhlak dalam kalangan siswa dapat dibanteras. Baiklah, contoh yang pertama ialah hormat menghormati, iaitu menghormati orang yang lebih tua atau lebih berilmu merupakan kunci kejayaan bagi setiap umat manusia. Baiklah, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Luqman ayat 18 yang bermaksud, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah atau sombong kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur lagi membanggakan diri. Jadi di sini Allah menegaskan bahawa kita tidak boleh mempunyai sikap yang sombong. Dan saya ingin memetik lagi hadis Rasulullah SAW daripada Anas radhiyallahu anhu yang bermaksud, tidaklah seorang muda menghormati pada orang tua kerana tuanya usianya, melainkan Allah akan membalas penghormatan dengan menghormatinya pula kerana usianya kelak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan hadis yang seterusnya ialah bermaksud belajarlah ilmu untuk ilmu dan tunduk patuhlah kepada orang yang kamu belajar ilmu dari mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi di sini terdapat dua konteks hormat menghormati, iaitu yang pertama hormat kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih berusia daripada usia kita, dan yang kedua konteks hormat menghormati iaitu hormat kepada orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi ataupun orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Slide yang seterusnya. Jadi di sini kepentingan hormat menghormati. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita supaya untuk menghormati ibu bapa kita, kerana redha Allah terletak kepada redha ibu bapa. Jika kita menghormati ibu bapa kita, ibu bapa kita akan berasa gembira sentiasa, dan ibu bapa kita pasti akan mendoakan kejayaan kita, dan ibu bapa kita akan reda setiap perjalanan dan juga apa jua keputusan yang kita lakukan. Jadi kita akan mendapat keredaan Allah. Dan seterusnya,
kepentingan menghormati ialah elakkan elakkan sifat sombong terhadap saudara Islam yang lain. Jika kita menghormati orang yang lain, saudara se-Islam kita ataupun bukan Islam juga, kita dapat mengelakkan wujudnya sifat sombong dalam diri kita. Kesan buruk yang akan menimpa jika bersikap angkuh terhadap orang lain ialah bermusuhan. Jadi di sini kita sebagai seorang siswa, kita perlulah menghormati pensyarah-pensyarah kita, menghormati rakan-rakan kita, dan bukan sahaja kita perlu menghormati orang yang mempunyai pangkat, orang yang mempunyai darjat, malahan orang-orang yang berhampiran dengan kita. Contohnya di IPG ini seperti tukang-tukang pembersih, seperti pengawal keselamatan dan sebagainya. Mereka telah berkhidmat dan juga mereka memberikan mewujudkan keamanan dan situasi yang selesa kepada kita sebagai siswa. Dan yang terakhir, kepentingan menghormati adalah guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita pelbagai ilmu pengetahuan. Islam mengajar kita untuk menghormati guru dan memuliakannya seperti kita memuliakan ibu bapa. Kerana guru merupakan ibu bapa kedua kita. Gurulah yang mengajarkan kita pelbagai nilai-nilai murni dalam diri. Gurulah yang membentuk kita untuk menjadi seorang manusia yang berjaya sama ada di dunia maupun di akhirat. Seterusnya. Jadi seterusnya saya serahkan kepada sahabat kita, Cik Fatin, untuk meneruskan lagi perbincangan. Silakan. Okey, baiklah Saudara Afifah. Saya akan teruskan lagi akhlak yang seterusnya yang perlu kita contohi daripada sikap Rasulullah, iaitu sabar dan bersangka baik. Kita perlu sedar yang sabar itu indah. Fasabrun jamil. Baiklah, saya nak bila kita cakap tentang sabar, sabar adalah satu konteks yang sangat besar. Jadi sabar dari segi apa? So saya ingin menyentuh sabar dalam perjalanan kita nak menuntut ilmu. Sepanjang kita nak belajar, sepanjang kita menjadi siswa guru, ada beberapa perkara yang kita akan rasa macam terbeban. Tapi kita dalam setiap perjalanan tu kita kena bersabar. Sebab boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi bila kita cakap kan, bila ada kadang-kadang kita rasa benda tu membebankan, tapi sebenarnya benda tu baik bagi kita. Sebab tu kita dalam setiap perjalanan kita nak menuntut ilmu tu kena ada sabar. Contoh kan, serabutnya nak buat kerja hari ni, sabar. Maksudnya kalau kita sabar dan bertenang, insya-Allah perkara-perkara tu tugasan ke kerja yang kita nak buat tu akan jadi lancar sebab kita bersabar dan dalam keadaan kita tenang. Bukan itu saja, bila datang ujian kepada kita, Allah uji je kerana Allah sayang kat kita. Jadi bila kita ditimpa ujian sepanjang kita nak tuntut ilmu ni, sebenarnya kita akan dapat ganjaran yang banyak, yang baik, yang Allah sebenarnya nak kurniakan kepada kita. Jadi kita bersangkut paut pula pada sikap bersangka baik. Okay, kita kan kena, bila kita apa-apa je jadi dalam hidup kita, kita kena sentiasa bersangka baik dengan takdir yang Tuhan telah aturkan. Okay, contoh macam kita jadi siswa guru sekarang. Jadi berapa tahun akan datang kita akan menjadi guru. Jadi kita sangka baik, ini adalah jalan yang Allah telah tetapkan untuk kita. Jadi itu adalah sebenarnya kita kena sedar yang setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang kita rasa macam benda tu buruk lah bagi aku. Tapi sebenarnya kita tak nampak apakah hikmah di sebalik setiap apa yang berlaku dalam hidup kita. Sabar dan bersangka baik ini merupakan sikap Rasulullah. Jadi kalau kita nak, kita kena contohi sikap Rasulullah ini. Baiklah, seterusnya saya berikan dalam firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi saya nak highlight kat sini, mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar. Misal kata ada satu perkara yang kita nak, ya Allah, aku nak anugerah pengarah Sam ni, bagilah. Tapi kita tak sabar. Macam mana kita nak minta dalam keadaan kita tidak bersabar? Okay? Bila kita nak minta pada Allah, minta dengan sabar dan kita solat. Sebab itu adalah salah satu cara untuk kita berinteraksi dengan Allah. Dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita nak jadi orang-orang yang tergolong daripada orang yang Allah sayang, kita kena menjadi orang yang sabar.
Bukan itu saja, saya nak tambah lagi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini merupakan ayat dalam surah Al-Imran ayat 200. Jadi saya nak tekankan, saya nak highlight, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Maksudnya kita dah bersabar, tapi kita kuatkan lagi kesabaran kita tu. Sebab kadang-kadang kesabaran kita tu tak cukup sebenarnya. Jadi kita perlu kuatkan dan sentiasa refleksi diri atas apa yang kita lakukan dan hadapi dalam kehidupan kita. Jadi kita nak jadi hamba yang beruntung, ayuh kita tingkatkan kesabaran bersama. Jadi itu sahaja, saya serahkan semula kepada panel yang seterusnya. Masya Allah, terima kasih kepada saudari Fatin Izzati. Saya akan meneruskan lagi contoh akhlak mulia yang boleh dihayati serta diamalkan dalam kalangan siswa guru ialah menepati masa. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan menepati masa? Menepati masa ini bermaksud melakukan sesuatu pekerjaan tepat pada masanya. Jadi apabila kita menepati masa, kita juga sebenarnya sedang melatih dan mendidik diri kita untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Sebagai contoh, beberapa contoh yang ingin saya kongsikan tentang contoh situasi menepati masa sebagai seorang siswa guru ialah situasi yang pertama, menyiapkan tugasan pada jangka masa yang ditetapkan. Jadi, pada konteks situasi ini, kita sebenarnya harus bijak dalam mengatur masa supaya kita dapat menepati masa yang ditetapkan. Jadi, tambahan pula, apabila kita menepati masa dalam menyiapkan tugasan, kita juga sebenarnya memudahkan urusan orang lain. Kita mudahkan urusan pensyarah yang hendak menilai kerja kita supaya dia tidak akan terburu-buru untuk menyelesaikan penandaan kertas tugasan kita tersebut. Jadi situasi yang kedua pula ialah seorang siswa boleh menepati masa semasa menghadiri kelas ke kuliah. Jadi contoh situasi ini, contoh apabila kita ada kelas pada satu hari itu, kita kena datang sedikit awal ke kelas supaya kita tidak akan kelewatan. Kita kena hormati masa orang lain sebagaimana kita nak orang lain hormati masa kita. Andai katalah kita ni terlewat datang atas sebab-sebab yang kita tidak dapat elakkan, kita sebenarnya telah menyebabkan sebenarnya kita telah mengganggu kelas dan juga pensyarah. Tetapi malahan kita juga memandu insan-insan sekitar kita untuk melebalkan diri kita sebagai manusia yang tidak tahu menghargai dan mengatur masa dengan baik. Jadi andai kata kalau kita memang terpaksa lewat atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, kita kena mendidik diri kita untuk beradab dengan masa orang lain. Dengan cara macam mana kita boleh memohon kemaafan dan maklumkan sebab kelewatan kita tersebut. Sesuai dengan kita renungkan firman Allah dalam surah Al-As ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi berdasarkan firman Allah ini kita dapat lihat bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala juga dah peringatkan kita semua untuk sentiasa mengingat tentang kepentingan masa. Jadi dekat sini kita semua kena hargai masa. Saya ingin memetik satu hadis daripada hadis riwayat Bukhari, dua nikmat yang manusia sering terlupa, iaitu nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari panel yang berikutnya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat saya sekalian. Berdasarkan contoh penghayatan akhlak mulia sebagai siswa yang telah dinyatakan tadi, kita sedar bahawa ia penting untuk membendung masalah akhlak dalam kalangan siswa guru. Jadi jika kita tidak memelihara akhlak kita, apakah implikasi yang bakal kita hadapi? Baiklah, implikasi tidak memelihara akhlak yang pertama, kehidupan kita tidak akan aman dan harmoni. Apabila kita tidak menghormati orang lain, kita akan dipandang serong oleh masyarakat lain. Kita akan dilabel sebagai seorang yang sombong dan juga dibenci masyarakat. Perkara ini akan mendapat kemurkaan Allah kerana Allah tidak suka umat Islam dalam keadaan berpecah belah. Selain itu, implikasinya ialah jika akhlak kita runtuh, maka maruah diri kita juga akan runtuh.
Akhlak adalah cerminan diri kita dan menggambarkan bagaimana personaliti kita. Maka masalah pergaulan bebas merupakan contoh yang akan mencemarkan maruah diri kita. Jadi akhirnya implikasi daripada kita tidak memelihara akhlak ialah ilmu yang diperoleh tidak akan mendapat keberkatan jika kita tidak memelihara akhlak. Kerana jiwa yang bersih, jiwa yang tenang akan dipermudahkan untuk memperoleh ilmu dengan keberkatan, dan ilmu tersebut dapat digunakan sepanjang hayat kita. Baiklah, itu sahaja perkongsian kami dalam tajuk diskusi ini. Kami akhiri diskusi kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.